Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin, habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sebelum menunaikan solat Jumaat, merupakan satu saham akhirat yang menguntungkan kita pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumal Mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi slot kita pada tengah hari ini sebelum bersolat Jumaat ialah menjawab kemuskilan-kemuskilan agama. Soalan yang ada di hadapan saya ada lebih kurang 40 atau 50 soalan. Sebelum itu kita ambil peringatan sedikit tentang Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim, suratul Baqarah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu ibadah berpuasa sebagaimana telah diwajibkan berpuasa ini ke atas umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Hari-hari puasa ini hanyalah hari-hari yang tertentu sahaja. Maka barang siapa di kalangan kamu yang sakit atau sedang musafir, harus dia tidak berpuasa dan wajib dia qadha akan bilangan hari yang dia tinggal pada hari-hari yang lain. Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka itulah yang terbaik. Dan jika kamu berpuasa, maka berpuasa itu suatu perkara yang memberi kebaikan kepada diri kamu, bukan kepada orang lain, jikalau kamu itu orang yang mengetahui. Dalam ayat yang selalu kita dengar ini, rupa-rupanya puasa Ramadan ini atau wajib puasa ini sudah difardukan ke atas umat sebelum kita. Di dalam kitab-kitab tafsir ada sebut, di antara umat yang telah diwajibkan berpuasa itu umat Nabi Musa alaihi salam dan umat Nabi Isa alaihi salam. Tetapi mereka telah mengubah akan hukum puasa. Contohnya, apabila difardukan puasa kepada kaum Bani Israel, berlakulah bulan puasa ini dalam musim panas, yang sangat panas lah. Jadi akhirnya rahib-rahib mereka berbincang, mesyuarat, macam mana boleh atau tidak kita nak anjak puasa ni buat musim sejuk supaya tak letih. Akhirnya rahib-rahib ini bersetuju. Lalu diubah hukum puasa, iaitu masa qadarnya daripada musim panas buat musim sejuk.
Kalau kita gak tunggu musim hujan bulan 12 anjak puasa. Dan berlaku pula pada kaum Nabi Isa AS setelah Nabi Isa diangkat ke langit, ditambah akan qada hari puasa 10 hari. Asal 30 hari, tambah 10 jadi 40. Kemudian daripada itu, ketua rahib Nasara ini jatuh sakit. Bila jatuh sakit, dia bernazar, kalau baik sakitku ni, aku nak tambah 10 hari biar umat semua puasa jadi 50 hari. Lalu baik sakitnya dengan izin Allah, ditambah 10 hari lagi, jadi puasa asal 30 jadi 50. Kerana itulah perbuatan menukar-nukar hukum Allah ini haram dan tidak diterima oleh Allah. Kita tak boleh pandai-pandai hukum Allah ni. Bila Allah telah tetapkan, tidak ada khiyarah, tidak ada pilihan bagi kita. Contohnya kita zaman sekarang duduk di Kuala Lumpur ni, nak atur anak sekolah lagi pagi. Susah lagi nak atur anak, kadang-kadang 2 sekolah kena atur. Masa yang berlainan, nak masuk pejabat lagi. Bincang-bincang gini lah, kita semayang subuh pukul 10 lah. Masa rehat pejabat nanti, kita patwa lagu tu. Dan kita tambah 4 rakaat lagi jadi subuh 6 rakaat. Supaya Tuhan tak marah akhirat. Tak boleh. Hukum Tuhan tak boleh runding. Yang boleh runding hukum manusia. Kita tahan dekat traffic light, tengok budak tu lampu merah masih berjalan. Rupanya pukul 2 pagi. Oleh kerana tidaklah memudaratkan orang lain, maka tidaklah dikenakan tindakan. Nampak? Itu maknanya berlebih kurang dengan undang-undang ciptaan manusia. Tapi orang tengah sibuk, dia lari kat lampu merah, orang lain habis aksiden, itu kena hukuman. Tapi undang-undang Allah tak boleh. Contohnya telah ditunjukkan oleh kaum Bani Israel, puasa pun dia ubah. Ubah puasa. Kita tengok kadang-kadang padri Nasara yang perempuan dia pakai tudung. Tudung tutup aurat tu, hijab itu asal daripada zaman Nabi Isa alaihi salam. Ya, ini semua kaum wanita wajib berhijab. Pada masa Nabi Isa masih ada, belum diangkat ke langit, semua umat Nabi Isa yang perempuan wajib berhijab, wajib bertudung. 500 tahun selepas daripada Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, diubah hukum tersebut. Antara hukum yang diubah, hukum berhijab. Lalu dipatwakan undang-undang baru yang bekerja dengan Tuhan saja perempuan wajib pakai tudung, iaitu yang bekerja di gereja. Orang awam perempuan tidak wajib lagi bertudung. Itu yang kekal sampai sekarang. Orang awam tak pakai tudung, orang Kristian, orang Nasara, yang padri nannya tu masih kekal bertudung. Itu sebenarnya asal daripada perintah Allah. Nampak? Bukan dia panggil daripada agama lain, tidak. Asal daripada perintah ini. Contohlah, jadi kaitan dengan ayat puasa ini, kita ni mantapkan diri, kena kuat. Dengan hukum Allah tak boleh runding. Sampai mati pun begitulah. 5 waktu semayang daripada zaman Nabi turun Isra Mi'raj sampai kiamat tetap 5. Setelah diturun dari 50 rakaat kepada 5 rakaat, daripada 50 kali semayang kepada 5 waktu semayang, firman Allah, la yubaddalul qawlu min ba', selepas ini wahai Muhammad tidak lagi dikurangkan daripada 5 kali semayang sehari semalam. Ayyaman ma'dudat, puasa yang wajib ini hanyalah beberapa hari yang terkira. Ini menunjukkan atau menafsirkan maksud agama itu mudah. Inna din yusr. Agama ni makna mudah. Daripada 12 bulan wajib yang kita boleh makan minum, hanya 1 bulan berpuasa. Itu baru dipanggil agama itu memudahkan. Apa kata kalau 11 bulan wajib puasa, 1 bulan dia boleh makan, barulah teruk kita. Jadi daripada 12 bulan, Allah hanya ambil 1 bulan saja untuk berpuasa. Itu ayyaman ma'dudat, maksudnya yuridullahu bikumul yusra. Allah nak dengan mensyariatkan puasa, nak jadi mudah, bukan nak mempayahkan kamu. Sebulan tak boleh makan tu pula, siang hari saja, malam boleh makan.
Daripada 24 jam 12 jam saja berpuasa, lagi pula diberi mudah. Apa kata kalau sebulan itu daripada 1 Ramadan tak boleh makan minum, hanya boleh makan 1 Syawal. Ramailah hak meninggal dunia, yang hidup pun ICU semua. Itu mudah Islam ini. Faman kana minkum maridha, barang siapa di kalangan kamu ketika Ramadan sakit, yang ini sakit yang tak boleh, tak larat nak puasa, sakit berat. Kalau sakit pengsang, kalau dia puasa pengsang, kalau dia puasa rebah dia, kalau puasa muntah darah dia, berat sangat. Ataupun ala safar, dia sedang musafir, ni nak balik Teluk Intang, anu nak balik ke Kulai, anu nak balik ke apa benda ni, Batu Pahat ni, nak balik Kota Baru, maka boleh tidak berpuasa. 3 hari dia tinggal, aksiden motor, rebah motor, patah kaki. Hari yang keempat dia larat, wajib puasa. Hari pertama aksiden, hari kedua, hari ketiga tak larat nak puasa, sakit sangat, boleh tidak berpuasa. Tapi 3 hari itu fa'iddatu min ayyamin ukhar, ganti qada selepas hari raya. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, kata Allah. Dan bagi golongan yang sakit tak sembuh, sakitnya makin berat, pada adatnya sakitnya makin berat, kencing manisnya makin parah, kansernya makin melarat, makin tak larat lah. Orang ini tidak wajib berpuasa langsung. Atau tua amat, 95 dah umur, tak larat dah nak puasa, contoh. Tua sangat, tak larat nak puasa dah. Atau masih remaja, masih muda, tapi dia punya sistem tubuh tu tak kuat, nak menahan puasa. Fidiyatun ta'amu miskin, mereka ni tak mengapa, tak ada masalah, tidak berdosa pun tidak berpuasa. Atas sehari tinggal, 1 fidyah secupak beras beri kepada orang miskin. Nak peringat balik, fidyah bukan zakat. Ramai orang salah faham. Dia bayar fidyah macam bayar zakat. Apa dia tu? Dia beri fidyah kepada asnaf zakat. Tak betul tu. Fidyah ini satu golongan saja terima, fakir miskin. Orang lain tak layak. Ada pula bagi dekat masjid fidyah. Fidyah bagi dekat bayar ke muallaf. Mana ada? Itu zakat 8 asnaf. Dia pergi bayar fidyah puasa kepada orang berhutang. Nampak? Dia kata macam mana membayar ke orang berhutang? Dia kata boleh. Kawan aku kata boleh. Kawanmu tu ulama mana? Tak, dia rakam Facebook saya lah. Dia ulama baru, geng mazhab Facebooki. Tu hati-hati. Fidyah bukan zakat. Zakat 8 golongan terima. Dengan orang fakir miskinnya, dengan fisabilillahnya, dengan orang berhutangnya. Tak. Apa benda ni, mu'alafnya, musafirnya. Fidyah ingat, fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu hanya diberi kepada orang miskin, bukan golongan zakat. Dan lakukanlah amal-amal saleh, itu yang baik. Kita kadang-kadang benda ni boring, hari ni nak buat benda tak tahu. Masa pun relax panjang ni nak buat benda. Lah, buat amal saleh. Buat amal saleh. Itu menguntungkan kita. Kadang-kadang boring, call orang tu, call orang ni, ajak keluar. Bukan salah, tapi kalau kita jemu, tak ada kerja nak buat, nampak? Faman tatawwa'a khaira, lakukan kebaikan, lakukan kebajikan. Kebaikan tak mesti kita keluar daripada rumah. Kita panggil anak kita, kita buat air Milo segelas, bagi dia minum. Itu kebaikan. Nampak? Kita duduk di rumah, kita teringat bahawasanya anak adik kita perlukan belanja, kerana belanja ni tak cukup musim-musim Covid ni. Kita pun call dia, aku tahu mu tak ada duit, petang ni aku bank in RM300 daripada rumah. Itu buat kebajikan tu. Tak perlu pergi ke Afrika. Kadang-kadang kita jauh-jauh buat kebajikan, adik-beradik kita lupa yang susah dekat dengan kita. Kenapa? Kerana kalau kita bagi kebajikan pada adik kita, orang tak tahu. Adik kita pula tu tak ada Facebook,
lagilah dia tak wawarkan. Jadi kita sibuk dah, habis seluruh dunia sedekah, adik-beradik sendiri lupa nak sedekah. Nah, sedangkan anjuran Nabi SAW, sedekah yang paling baik ialah dengan qarabah, orang yang dekat, hubungan keluarga dengan kita. Wa ang tasumu khairul lakum, dan puasa itu lebih baik bagi kamu. Kalau nak bandingkan kelebihan puasa dengan ibadat lain, semua ibadat lain untuk diri dia sendiri. Kullu amal ibni Adam, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu untuk dirinya. Wasaumu li. Kemudian Allah kata, puasa itu bukan untuk dirinya, untuk aku, untuk Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalas orang-orang yang berpuasa. Sebelum kita jawab soalan, satu lagi peringatan untuk kita maklum, bulan Ramadan, bulan puasa, bukan bulan baca Quran. Bulan puasa, bulan Ramadan bukan bulan beramal. Salah. Bulan Ramadan bukan bulan pergi masjid. Bulan Ramadan bukan bulan bersedekah. Pegang yang tu dulu, kini, selamanya. Betulkan balik persepsi kita yang salah. Ramai orang duk pegang bulan Ramadan, bulan baca Quran. Salah. Jadi dia bulan Ramadan dia bacalah Quran, bulan lain dia baca berita harian. Faham? Ingat, bulan Ramadan bukan bulan beramal. Bulan Ramadan bulan tambah amal. Bulan Ramadan bukan bulan baca Quran. Bulan Ramadan bulan lebihkan lagi bacaan Quran kita. Nah, bulan Ramadan bukan bulan pergi masjid. Seluruh bulan pergi masjid. Bulan Ramadan kita lebih lama duduk di dalam masjid. Bulan Ramadan bukan bulan bersedekah. Bulan Ramadan kita gandakan sedekah. Barulah betul. Sebab tu orang pegang ajaran salah tadi, bulan Ramadan saja baca Quran. Bulan lain, sebelah bulan simpan Quran. Siapa berabuk Quran, itu pegangan salah. Bulan lain kita baca sehari 50 ayat. Bulan Ramadan kita baca 1 juzuk sehari. 30 malam Ramadan tamat Quran sekali khatam. Faham tak lagi? Bulan biasa kita orang awam jangan kurang dari 50 ayat, lebih kurang 3 helai. Satu helai biasanya 2 muka surat, jarang 3. Nabi sebut dalam hadis, man qara'al Qur'ana fi yaumin wa lailin khamsina ayatan lam yuktab minal ghafilin, atau kama qala, sesiapa yang membaca Quran sehari semalam 50 ayat, lebih kurang 2 helai atau 3 helai, 4 muka surat atau 6 muka surat saja sehari, maka tidak lagi namanya tertulis dalam galangan orang-orang yang lara. Adapun Ramadan, Nabi 2 kali khatam dengan Jibril alaihissalam. Kita umat 1 kali khatam pun alhamdulillah. Satu hari 30 juzuk. Orang yang lidahnya standard baca laju 20 minit. Kita orang awam 26 minit atau 30 minit. Tak larat nak baca 30 minit sekali baca, takut meninggal dunia. Bacalah 2 helai selepas tiap semayang waktu. Lepas subuh 2 helai, nampak? Lepas zuhur 2 helai, lepas asar 2 helai, lepas maghrib 2 helai, lepas isyak 2 helai. 1 helai 4 muka surat, 4 kali 5 20 muka, 1 juzuk 20 muka. Nampak? Itulah MLM yang tidak akan rugi. Perniagaan atau skim cepat kaya kita dengan Allah. Bayar cash. Man qara'al Qur'ana, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Siapa baca 1 huruf dari Quran, dia dapat 1 hasanah. Al hasanah bi asyri amsalihha. 1 hasanah, 1 huruf tadi ganda 10. Jadi siapa yang baca alif lam mim,
Nabi sebut 30 pahala. Siapa baca Bismillahirrahmanirrahim 190 pahala. Siapa baca sekali Fatihah daripada Bismillah sampai Waladhdallin 1560. Kalau kita baca Bismillah Fatihah sampai habis, masanya lebih kurang 30 saat. Siapa sini gaji dia 30 saat RM1,500? Tak ada. 3 minggu tak dapat lagi 1,500. Faham tak lagi? Muka merah macam kera cari piti, tak dapat lagi. Nak ni baca Fatihah daripada Bismillah sampai Waladhdallin, orang yang lambat sikit 40 saat selesai. Nak kalau baca berlagu 1 minit 1560 pahala. Ni kerana Fatihah ada 156 huruf. Nabi kata satu huruf 10. Nah, tu siapa kerja dengan Allah garanti kaya. Tijaratan lan tabur, perniagaan bisnes yang tidak akan rugi. Kenapa Allah bayar begitu banyak? Kerana Allah ni ghaniyun 'anil alamin. Dia amat kaya mengatasi seluruh alam. Orang yang paling kaya dalam dunia ada 300 bilion US. Nampak? 300 bilion US. Kalau duit RM10, RM10, 18 trela duit dia. Faham lagi? Nah, itu orang yang paling miskin. Faham? Jangan. Sebab Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai sekalian manusia, termasuk yang terkaya di dunia, semua kamu papa ke dana. Itu yang terkaya di dunia. Kita yang termiskin di Ampang, yang termiskin di Kampung Pandan, balik awal terus. Tapi kerja dengan Allah. Man qala subhanallah tamlaul mizan. Siapa kerja dengan aku, makna dia beramal kerana aku, dia sebut satu je, subhanallah, dia pun terus masuk pejabat. Tamlaul mizan yaumal qiyamah. Ditimbang nanti, subhanallah sepotong tadi, penuh neraca pada hari kiamat. Wa man qala subhanallah walhamdulillah tamlaani. Barang siapa sebut 2 kali subhanallah alhamdulillah, ambil kereta masuk pejabat, penuh 2 timbangan pada hari kiamat. Gaji Perdana Menteri 1 minit baru 30 sen. Sebulan 40,000, seminit 30 sen. Faham lagi? Seminit baru 30 sen. Dah kalau 5 minit RM1.50. Orang Terengganu panggil 3 amah. RM1.50 je 5 minit. Tapi kalau kita semayang sunat subuh 5 minit, nak Nabi kata macam mana? Rak'atani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh Allah bayar lebih mahal dari dunia dan logam-logam yang ada dalam bumi. Nampak? Tapi kenapa kita tak berminat kerja dengan Allah? Kerana gajinya lambat. Khuliqal insanu min ajal. Jenis manusia ini dicipta memang gaduh nak cepat. Batu benda cepat, dia setuju bekerja. Batu kita kerja di pejabat di kilang pagi petang sanggup. Kenapa? Sebab bayar bulan. Faham? 3,000 kerja kilang sebulan gaji 3,000. Duduk di Kampung Pandang, kilang tu di Kelang. Bukan dekat. Balik maghrib baru sapa. Hitam muka-muka pergi putih. Letih, kena asap bah. 3,000 je sebulan. Tu pun belum tentu boleh belanja. Kena molek suami yang kerja tu dapat 300 saja. Selebih bini dia pegang. Nampak? Jadi insya-Allah kita pun faham, bulan sebelah bulan yang lain bulan kita beramal. Bulan Ramadan gandakan amal. Dulu tiap-tiap hari kita kita sedekah seria sehari, RM1 sehari je setiap hari. Maka kita dapatlah RM30 sebulan sedekah. Bulan Ramadan kalau boleh RM10 sehari.
sedekah. Sebulan sudah RM900. Kita nak bagi kau RM900, susah kat orang. Tak, rasa sayang pula. RM10 sehari. InsyaAllah, orang yang sedekah, dia jadi millionaire di akhirat nanti. Tak? InsyaAllah kita tengok soalan yang pertama. Bagaimana caranya untuk berniat puasa? Perlukah saya perbarui niat tiap malam atau bolehkah saya nak puasa niatkan 30 hari sekaligus? Baik. Dia kata niat puasa ni macam mana? Innamal a'malu bin niyat. Segala amal itu dengan niat. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali mengatakan innama itu dengan takdirkan sihah, iaitu sahnya amalan itu dengan niat. Jadi niat itu maksudnya kita hadirkan dalam hati pada waktu malam nak mengerjakan puasa fardu esok hari. Jadi contoh niat yang mudah dalam hati malam tu, aku berniat puasa fardu Ramadan esok hari kerana Allah. Cukup kan? Dalam hati aku berniat puasa fardu Ramadan esok hari kerana Allah. Setiap malam wajib berniat. Inilah pandangan jumhur ulama. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, setiap malam kena niat. Sebab bila kita berbuka esok petang, selesai dah ibadah itu. Hari kedua Ramadan, ibadah yang mustaqillah, yang asing, yang suku, wajib berniat pula. Sama macam kita semayang tarawih, 2 rakaat nak sampai 20. Berapa kali niat? 10 kali berniat. Tak boleh 2 rakaat sekali kita niat untuk 20, lepas tu salam, tak ada niat dah. Tak. Ibadat yang lain-lain. Cuma pandangan Imam Malik, kita boleh berniat sebulan malam yang pertama. Maka 3 mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali memberi rukhsah kepada kita berniat sebulan ikut pandangan Imam Malik. Macam mana niat sebulan? Malam pertama, aku berniat mengerjakan puasa sebulan Ramadan tahun ini sekaliannya kerana Allah. Orang perempuan yang sedang berhaid tak boleh niat lagi. Malam ke-6 Ramadan baru dia bersih. Malam ke-6 Ramadan itu dia niat sebulan. Siapa yang niat sebulan, wajib pula niat setiap malam. Tetapi pada malam yang dia lupa berniat, sah puasa esoknya kerana ada sudah berniat awal bulan, sebulan berniat. Faham lagi? Soalan seterusnya, kalau giliran saya kena cocok vaksin bulan Ramadan, boleh tak saya ambil? Batal tak puasa saya? Dia kata kalau dia kena giliran ambil vaksin bulan Ramadan, batal tak puasa? Jawabnya tak batal kalau malam. Kerana malam tidak berpuasa. Baik, kalau siang tengah berpuasa batal tak cocok vaksin? Kita nak tahu dulu vaksin tu cocok kat mana. Cocok dalam mulut, masuk telan. Kalau masuk dalam mulut cocok telan, batal. Cocok ke hidung, masuk ke kerongkong, jatuh ke perut, batal. Vaksin cocok kat mana? Tak tahu vaksin. Kat dahi? Kat mana? Kat lengan? Tak, batal. Kerana yang membatalkan ini masuk sesuatu dalam rongga terbuka sampai pada had batin. Lengan, daging, gusi, cabut gigi, cocok dahi, cocok punggung, itu bukan rongga terbuka. Tidak batal. Nampak? Macam budak-budak drug addict tu, dia cocok kat lengan, heroin. Syak dadah kan, dia cocok, tu tak batal tu. Dia pun tak puasa. Takut kata cocok. Orang nak cabut gigi, dia injek bius tu, dia injek atas gusi ke dia injek atas gigi? Tak tahu. Atas gusi lah. Injek atas gusi, cabut gigi. Bukan injek atas gigi, lepas tu cabut gusi. Tu lain.
Jadi injek atas gusi. Gusi itu rongga terbuka. Bukan. Tak batal. Nah. Soalan seterusnya. Saya telah pun suci dari haid lepas zuhur di bulan Ramadan. Saya makan minum sebelum daripada itu. Adakah telah suci pada haid saya wajib berpuasa? Dan tak boleh lagi makan dan minum lagi selepas itu? Baik. Perempuan ni dia datang haid lepas zuhur. Dia bersih daripada haid selepas zuhur. Sebelum zuhur dia masih haid. Okey, faham soalan, faham jawapan. Sebelum paginya masih haid. Dia makan minum lah. Kemudian zuhur kering darahnya. Maka adakah haram dia terus makan minum? Wajibkah dia imsak tak makan minum? Jawabnya, perempuan yang pagi harinya itu sedang haid, kemudian datanglah sucinya itu pada pertengahan hari sebelum maghrib, tidak wajib imsak. Tak wajib imsak. Maknanya dia boleh makan minum. Dia tak wajib berpuasa. Yang wajib imsak, orang yang tak puasa, ialah orang yang sengaja tidak mau berpuasa. Tanpa uzur, esok dia tak mau puasa, malah esok aku nak ponteng sehari, maka esok pun dia pun tak puasa lah, dia tak niat lah. Esok puasanya tidak sah, wajib imsak, haram makan minum. Yang kedua, orang yang terlupa berniat pada waktu malam, esok puasanya tidak sah, wajib imsak. Ada pun perempuan yang paginya haid, tengah harinya suci, lepas suci tidak wajib imsak. Soalan seterusnya, batalkah puasa saya kalau saya pakai lipstick pada siang hari Ramadan? Perempuan ni dia tanya, bulan Ramadan dia pakai lipstick. Lip makna bibir, stick tu kayu, kayu bibir. Dia nak pakai kayu bibir, gincu tu lah. Nak batal tak puasa? Tengok kat mana dia masukkan gincunya. Kalau ditelannya, batal puasa. Kalau letak di bibir, tidak batal puasa. Okey? Jangan salah faham. Ramai sangat duk pegang, kalau letak pakai gincu, batal puasa. Tak batal. Yang batal, pakai gincu. Duduk-duduk di pejabat, main-main bibir. Lepas tu sebahagian gincu tadi tercabut. Dah beli pasal malam gincu, tercabut, lekat di lidah, manis strawberry lah, telan, balik awal. Hak tu batal. Soalan seterusnya, saya mengidap penyakit asma. Adakah penggunaan inhaler di siang hari membatalkan puasa saya? Dia ni penyakit asma lelah. Obat yang mujarabnya inhaler. Inhaler ini sejenis cecair yang diletakkan dalam bekas, dia sedut. Bila dia sedut, dia akan masuk melalui kerongkong, kemudian dia akan masuk pada saluran pernafasan yang tersumbat tadi. Macam ni paip. Paip ini kita bernafas. Kalau paip begini, okey, laju kita bernafas. Tapi kalau asma berlaku, dia terkepit paip. Macam kita nak basuh kereta, air tadi laju, tiba-tiba sedar-sedar jadi slow air. Tu asma tu contoh. Rupanya anak kita pijak paip. Jadi terkepit. Jadi bila masuk inhaler, dia masuk ke kerongkong, masuk ke saraf, pergi ke saraf paru-paru nak bernafas, dia sampai sini, ting, dia magic. Dia bius situ, terbuka. Jumhur ulama mengatakan batal. Kerana lebih pada kerongkong. Ni had batin, dalam mulut tak batal. Lebih pada had hulkum. Orang panggil kalau ilmu tajwid, huruf halak. Kha, ha. Itu huruf halak. Lebih pada kerongkong dah, batal. Walau bagaimanapun ada sebahagian ulama moden mengatakan dimaafkan. Kerana dia tidak jatuh mengenyangkan dalam perut. Dia pergi kepada paru-paru. Dia bukan untuk perut. Jadi kita orang awam silakan boleh ikut pandangan-pandangan ulama. Yang kita tak boleh ikut pandangan netizen. Apakah hukum suntikan sebagai ganti makanan yang memberi tenaga? Dia ni sedang puasa, dia suntik dalam lengan ke apa, dia jadi bertenaga.
Jawabnya, jika masuk ke dalam perut, batal. Walaupun suntik melalui dahi. Cing, tembok, masuk dalam perut, kenyang, batal. Kerana berlapar itulah tujuan berpuasa. Tapi kalau maksud tenaga ini bukan masuk dalam perut, dia lengah, dia pun ambil satu suntikan, dicocok, dia jadi energi. Tidak kenyang, tidak batal. Kerana tidak masuk melalui rongga. Soalan seterusnya, apakah maksud Rayyan dalam hadis? Maksud Rayyan dalam hadis ini, nama satu pintu dari pintu syurga. Pintu Rayyan ini untuk khas golongan yang banyak berpuasa. Dia orang suka baca Quran, pintu lain. Orang suka sedekah, pintu lain. Orang suka semayang sunat, pintu lain. Orang yang hubung silaturahim, pintu lain. Semua pintu-pintu istimewa. Ada penjelasannya masing-masing. Orang yang berpuasa, pintu Rayyan. Nampak? Dia VIP lah, khusus untuk dia. Itu babun fil jannah. Ar-Rayyan babun fil jannah. Rayyan ni kata ulama artinya satu pintu di syurga. Dia bukan syurga. Syurga lain. Syurga Jannatul Adan, syurga Firdaus, Jannatul Naim. Rayyan ini pintu syurga. Nampak? Kalau kita pergi masjid Masjidil Haram, kan dia ada pintu, babu salam dan sebagainya. Nama pintu. Macam kita ni kecil sangat masjid, tak payah buat nama lah. Di ni nama pintu saja beratus-ratus pintu. Banyak kes orang masuk, nak tengok masuk tu, nak pergi Masjid Haram, masuk pintu kena tengok nama apa, nombor dia. Dia masuk pintu nombor 70, keluar pintu 17. Lepas tu dia kata orang curi selipar dia. Mau keluar pintu lain, memang tak ada seliparmu situ. Dia kata selipar saya kena curi ustaz. Dan haji masuk pintu 66. Keluar pintu 60. Tak jumpa dah. Jadi kena tengok nombor. Jadi Rayyan pintu syurga. Siapa yang berpuasa, suka puasa sunat, inilah pintunya. Soalan seterusnya, bolehkah kita qada puasa orang yang sudah mati? Mak kita mati, kita puasakan. Mak kita qada, kita ada hutang qada, kita tolong puasa. Isteri kita mati, kita tolong puasa. Boleh. Nampak? Nabi SAW kata jika meninggal dunia seseorang dan dia ada berhutang puasa. Mana dia ada hutang puasa, maka soma anhu waliyuhu, hendaklah berpuasa ganti si mayat tadi oleh walinya, maksudnya warisnya. Jelas itu kan? Jadi contoh, ayah kita meninggal mati baru ni, dia ada hutang puasa 2 hari. Kita anak, kita ada pilihan, sama ada kita bayar fidyah daripada harta ayah yang ditinggalkan, atau kita puasakan. Bila kita puasa, maka hutang mayat terlepas, kita yang puasa dapat pahala puasa. 2 dalam 1. Tapi bukan wajib. Jika kita tak mau puasa, wajib bayar fidyah atas mayat yang berhutang puasa. 1 hari secupak beras. Kalau 1000 cupak, 1000 cupak lah. Ambil daripada duit si mati. Faham? Itu hutang Allah. Fadainullah ahaqu an yuqda, dalam kitab Bukhari, hutang Allah itu wajib dijelaskan dahulu. Saya bermesraan isteri siang hari bulan Ramadan, tidak bersetubuhlah, tanpa sengaja keluar mani. Apa yang saya faham, suami batal puasa. Bagaimana dengan isteri? Bagaimana dengan kafarah? Dia bergurau dengan isterinya bulan puasa, bulan lain dia tak bergurau. Bulan puasa dia bergurau. Dah tu bulan Ramadan ni bulan ujian juga. Betul tak? Batu kena hati-hati. Bulan ujian. Batu isteri kita, bini kita, bulan lain dia buat susah kalau kita panggil. Panggil apa meleleh helio tak mari lagi, banyak kerja kat dapur. Tapi bulan Ramadan macam-macam hal dia uji kita. Dia buat pakai spender je lalu depan muka kita.
Tengah hari pula dia buat tercabut kain. Nampak tak? Dia saja lalu kain tercabut. Nah, kita pula tadi tak bangun sahur, lapar perut. Faham? Lingkup habis dengan kita. Dia punya pasal kita kena 2 bulan berturut-turut. Dia sehari je. Dia punya pasal dia sehari je bayar. Kita 60 hari balik awal. Faham? Itu hati-hati bulan Ramadan. Okey, dia bergurau, bermesra dengan isterinya. Tiba-tiba keluar mani. Maka batallah puasanya kalau dia sengaja bergurau. Faham tak lagi? Kalau tidak sengaja, tidak batal. Faham? Tak sengaja, tidak batal. Okey? Wajib tak kafarah? Tidak wajib kafarah. Isteri tak batal pasal suami yang keluar mani. Takkan suami keluar mani, isteri wajib mandi. Faham lagi? Orang yang keluar mani saja wajib mandi. Maka dia keluar mani batal puasa kalau dia yang bergurau berpeluk dengan bini dia tadi. Faham? Betul lah. Kalau kita buat benda yang lebih daripada biasa, hukumnya haram ketika berpuasa suami isteri. Dia pergi peluk cium bini dia tengah puasa. Haram, ulama kata. Dah batal puasa? Tak batal kalau tak keluar mani. Tapi kalau bukan dia bermesra, dia tak ada kaitan dengan bini, mimpi keluar mani, tu tak batal. Bukan usaha dia. Atau dia naik motor tak ada lesen, trafik kejar, takut sangat keluar mani, tak batal. Apakah hikmah di sebalik puasa? Antara hikmah ayat yang kita baca tadi, la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang takut. Takut apa? Dalam kitab-kitab tafsir, tattaqunal ma'asi, takut melakukan derhaka kepada Allah. Inilah bulan kita dilatih. Untuk upgrade kita punya diri selepas Ramadan, kita jadi terbaik atau lebih baik daripada sebelum bulan Ramadan. Jadi untuk kita jadi orang yang takut. Pasal apa nak jadi orang yang takut? Kerana orang yang takut saja dapat syurga Allah. Orang tak takut, go to hell, tak dapat syurga. Dia takut tinggal semayang, dia dapat syurga. Dia takut minum arak, dia dapat syurga. Dia takut ambil harta orang, dia dapat syurga. Tapi dia tak takut tinggal semayang, takkan masuk syurga. Dia tak heran lah, tak puasa aku tak takut lah, dapat neraka. Dia tak takut pada neraka, masuk neraka. Tujuan nak jadi orang takut. Bila jadi orang takut, apa kaitan dengan lapar? Lapar ini dengan perintah Allah. Sedangkan bulan lain kita kenyang. Bulan Ramadan kita lapar. Apa sebab kita lapar? Sebab Allah suruh. Tapi orang lain, orang miskin di Afrika, seluruh dunia miskin, mereka lapar juga. Tapi bukan Allah suruh, sebab tak ada duit. Jadi nampak dia Allah beri nikmat kepada kita. Kita berlapar bukan tak ada duit, dengan perintah Allah. Sebab tu buka puasa jangan makan banyak-banyak. Kamu tak akan jadi orang yang bertakwa. Sampai penuh meja lauk. Meja dah lah besar macam meja snooker, penuh lauk. Nampak tak? Sekali makan ni air tinggi-tinggi ni, boleh mandi junub air buka puasa. Balik awal. Tapi bukan orang kampung pandan lah tu. Dua pandan dalam. Soalan seterusnya, apa kelebihan menghidupkan malam raya? Ustazku sayang. Ada sayang belakang. Ni mesti muslimat. Dia kata kelebihan menghidupkan malam raya. Nak hidup macam mana malam raya? Pasang lapu liklak kalau Terengganu. Sini panggil lapu benda? Kelik-kelik ni. Malam raya. Terengganu panggil lapu liklak. Kelik-kelik. Kalau traffic light tu Terengganu panggil api lak. Kat api lak depan tu. Api lak tu traffic light. Faham lagi? Malam raya kamu buat apa? Nak hidupkan malam raya? Main mengapi. Itu budak-budak. Allah sebut dalam Quran, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu
bertakbir, membesarkan Allah. Allah sudah beri hidayah kepada kamu menjadi seorang Islam. Bertuah tak kita? Allah pilih kita, Allah beri Islam kita. Bertuah. Apa kata kalau sekarang kita komunis, kalau sekarang kita penyembah berhala? Allah Rabbi, rugi besar dah kita. Nah, jadi Allah beri kita Islam, dapat hidayah, takkan tak mau bertakbir. Nah, itu yang kita kufur nikmat Allah begitu banyak. Bukan suruh takbir tiap-tiap malam, malam raya. Walitukabbirullah, hendaklah kamu takbir, membesarkan Allah. Dalam kitab-kitab fiqh lagi jelas, takbir di masjid, takbir di pasar, takbir di dalam kenderaan, takbir di rumah, takbir di pejabat, di mana saja kamu berada malam raya, takbir, termasuk waktu takbir pada musim raya Korban yang 5 hari itu. Jadi kita muhasabah diri kita, lama ni kita takbir tak malam raya di rumah? Tak ada. Di rumah benda bunyi kita malam raya. Anak kita mercun, gerbang, tak salah. Tu luar rumah. Ayah mak dalam rumah, apa bunyi? Lagu orang mati pasang malam raya. Minta mak kowe sepotong. Faham lagi? Tu dah ulang berpuluh-puluh tahun. Nah, Allah kata naklah kamu bertakbir, kita minta kuih sepotong. Ada cak ayam kita ni. Tahu tak? Cak ayam. Faham? Betulkan balik, bagi jadi cak naga. Nah. Hari raya tak gimana dah. Nah, 4 hari turut-turut, sedangkan hari ziarah. Pasal apa kita tak pergi ke mana-mana? Pasal dalam TV dah pesan seminggu bulan raya. Ingat raya nanti, jangan ke mana-mana. Kita sediakan program. 10 pagi gini, 11 pagi begini, 12 tengah hari begini, sampai ke malam. Pak, penuh dalam TV. Tak? Jangan ke mana-mana. Tak pergi ziarah. Nah, hari ketiga baru pergi. Tu pun bukan rumah mak bapak, pergi zoo. Pergi jumpa beruk pak saudara dia. Faham lagi? Dah kepening umat akhir zaman ni. Nak, TV kata jangan ke mana-mana, program penuh kami telah sediakan. Nak, malam raya banyakkan bertakbir. Kita balik masjid, panggil bini, panggil anak, duduk takbir kejap. Tak. Soalan seterusnya, adakah madu perlu dizakatkan? Madu mana ni? Madu perempuan tu? Atau madu lebah? Dia yang kena zakat tanaman. Madu ni tanaman tak? Apa hukum buat countdown malam Ramadan? Kalau maksud buat countdown tu kira sehari. Tengok apa pengisian countdown. Kalau benda yang dipuji syarak, silakan. Nama countdown tu moden, tak ada zaman tu, tak ada masalah. Apa pengisian dia? Nah, kalau pengisiannya kita tunggu Ramadan dengan kita mula baca Quran sikit-sikit. Itu bagus. Kenapa bulan Ramadan pahala amalan kita digandakan lebih banyak? Kerana bulan ini bulan Ramadan Al-Mubarak. Nampak? Bulan yang berkat. Apa makna berkat? Buka kitab-kitab kamus Arab. Berkat ziyadatul khair, ditambahkan ganda kebajikan. Dan dia adalah penghulu segala bulan. Sebagaimana Jumaat penghulu segala hari. Berganda-ganda hari Jumaat, berganda-ganda bulan Ramadan, lebih ganda lagi malam Lailatul Qadar. Bersetubuh dengan isteri ketika musafir dalam bulan Ramadan. Ni lagi power. Nah, orang Kampung Pandan nak balik raya bulan Ramadan, daripada Kampung Pandan nak balik ke Kodiang, ada store. Naik EX5 dua laki bini naik motor. Sampai tengah hari dia apa benda ni ipoh tak tahan, jimak atas motor tu. Apa hukumnya? Dia begini, bila tidak diwajibkan berpuasa, maka tidak ada larangan-larangan tadi. Faham lagi? Cuma kita sunat tidak melakukan hubungan.
kerana menghormati siang Ramadan. Faham? Sama macam orang sakit, dia tak kena kafarah. Atau orang sangat tua, suami 95, isteri 93, tak larat dah nak puasa, tiba-tiba mereka walaupun tak berpuasa jima', tak kena kafarah, kerana mereka orang yang tidak wajib berpuasa. Dia tak larat nak puasa, dia larat jima' saja. Soalan seterusnya, puasa niat ikhlas kerana Allah, pada masa yang sama turut berhajat untuk mendapat kesihatan tubuh badan oleh ibadat puasa itu. Berdasarkan hadis, puasalah jadi kamu akan sihat. Jawabnya, siapa yang melakukan amal kerana Allah, dia ikhlas. Siapa yang melakukan amal kerana apa yang dijanjikan Allah, juga ikhlas. Siapa yang melakukan amal kerana apa yang dijanjikan oleh makhluk, itu baru tidak ikhlas. Jadi siapa yang baca Quran supaya cerah kuburnya, niat cerah kubur, ikhlas. Siapa yang bercekah niat panjang umur, ikhlas. Siapa yang cepat pergi ke masjid supaya cepat melintas di sirat, dia ikhlas. Siapa yang banyak melakukan pertolongan, bantu orang sebagainya supaya dapat pahala banyak di akhirat, dia juga ikhlas. Siapa yang buat begini-begini supaya dapat masuk syurga, dia ikhlas. Siapa yang buat begini-begini kerana dia takut api neraka, dia ikhlas. Yang tak ikhlas, dia buat kerana apa yang dijanjikan oleh manusia. Dia hafal Quran 30 juzuk kerana kerajaan dah janji nak bagi 1,800 sebulan. Itu tidak ikhlas. Yang ikhlas kita buat apa yang dijanjikan Allah. Panjang umur ni, beri panjang umur, Kementerian Kesihatan tak boleh panjangkan. Allah saja boleh. Maka siapa yang beramal supaya panjang umur, maka dia masih ikhlas. Cuma ikhlas darjat tertinggi ialah kerana Allah semata-mata. Soalan seterusnya, 5 minit lagi kita lancar derma. Apakah hukum jual makanan pada waktu tengah hari bulan Ramadan? Hukumnya harus dan haram. Dia ada kedai makan, kedai kuih, kedai apa, makanan lah. Bulan puasa Ramadan siang hari hukum jual harus dan haram. Siapakah yang harus dia jual? Orang yang tidak wajib puasa. Budak-budak kecil tak wajib puasa, harus dia jual. Orang perempuan yang uzur sekalipun nipah dan sebagainya, tak wajib puasa, harus dia jual. Tapi kalau orang yang wajib puasa, mereka penting puasa, beli dengan dia, haram dia jual. Jadi penjual-penjual nasi tengah hari itu, bagi orang-orang yang tak puasa tu, penting puasa, itu semua tu jual beli yang haram. Pendapatan yang haram, dia makan tokai nasi tu, dia makan masuk dalam perut, dia kena bakar dalam api neraka nanti. Kerana Nabi kata kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi, tiap-tiap badan yang ada masuk makanan yang haram dalam dagingnya layak masuk neraka. Tu kena hati-hati. Soalan seterusnya, apakah hukum pakai kontak lens semasa berpuasa? Ikut suka mulah, nak pakai nak buang pun tak ada masalah. Yang batal puasa telan kontak lens. Mata bukan rongga terbuka. Masuk pelayar kot mata, tak batal juga. Faham? Ni rongga terbuka, telinga, hidung, mulut, kemaluan. Soalan seterusnya, saya belajar Universiti Korea. Saya sering kali perjalanan panjang balik cuti. Saya pulang musim bulan Ramadan. Orang musafir boleh rukhsah berbuka. Namun persoalan mana lebih baik, berpuasa atau berbuka? Rukhsah tidak wajib, harus kita ambil keringanan. Jadi kita balik daripada Korea, jauh jaraknya, 4,000 kilo daripada utara semenanjung Korea, nak balik ke Selayang, mu nak puasa boleh tak? Boleh, maka harus kamu berpuasa. Dan kalau nak berbuka, ada alasan, ada, saya musafir, maka harus kamu berbuka. Dalam keadaan kita mampu, afdal teruskan puasa. Kalau rasa letih, afdal kita berbuka. Soalan seterusnya, kita nak derma darah, mengambil ujian darah bulan puasa, boleh atau tidak? Boleh. Yang tak boleh minum darah, batal puasa. Cuma saja-saja kita derma darah, sama dengan hukum berbekam, tanpa ada kemalangan apa-apa, saja derma darah, makruh, kerana dia meletihkan badan. Soalan seterusnya, kita tak sengaja makan, minum masa puasa dimaaf. Bagaimana jika hampir selesai makan baru teringat? Bolehkah kita minum air supaya tidak tercekik? Dia lupa, dia ingat ke tak puasa,
Nah, biasanya satu Ramadan lah. Jarang berlaku 18 Ramadan. Nah, biasa satu Ramadan. Tak batal puasa. Memang tak batal. Nabi kata man sama, barang siapa yang puasa panasiya, lalu dia pun lupa. Fa akala wa syariba, bila lupa dia makan dia minum. Wal yutimma saumahu, teruskan puasanya. Fa inna ma atmahullah, kerana hari itu istimewa, Allah jamu dia. Jadi makan tak batal. Tetapi tengah-tengah makan nasi baru teringat, atau lepas habis makan nasi sebelum minum air, aku puasa, tak batal. Dah air boleh minum? Boleh. Hukumnya boleh. Batu puasa? Batal lah. Banyak cantik dah bagi nasi sepinggan, nak air pula segelas. Banyak songeh dia ni. Nasi saja sudahlah, hak mu lupa. Hak ni mu ingat dah. Mu telan juga, go back yearly, balik awal. Kita lancarkan kutipan sumbangan derma sebelum 16 minit lagi kita untuk azan. Saya mewakili pihak masjid melancarkan tabung kutipan bagi tujuan Road to Ramadan peringkat Masjid Ar-Rahimah Kampung Pandan 2021. Sila bergerak tabung-tabung masjid atau petugas untuk memungut sumbangan derma sekarang juga. Jangan jawab pula kita tunggu Ramadan lah baru nak derma. Ini untuk road to Ramadan. Gunalah apa saja untuk pihak masjid. Jangan bimbang tuan-tuan, ini derma bukan zakat. Zakat tak bagi berdosa. Derma tak bagi tak berdosa, cuma tak dapat pahala. Jadi siapa yang rasa memang tak nak derma, buat-buat tidur. Tunjuk pada semua orang karung tu. Lagi dia tak bagi, jangan bergerak. Baik, sambil-sambil kita menderma untuk tabung Ramadan Masjid Ar-Rahimah Kampung Pandan, kita sambung menjawab soalan. Teruskan kutip derma walaupun saya jawab soalan. Ini bacaan ditulis panjanglah, saya ringkaskanlah. Jadi mak dia ni sakit berat, doktor nasihatkan supaya tidak berpuasa kerana boleh membahayakan kesihatan. Jawabnya, jika doktor itu seorang yang pakar, maka boleh kita ikut nasihat doktor dan kita tidak berpuasa. Atas sehari tinggal itu hendaklah kita bayar fidyah. Sama macam ayat tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Golongan yang tak mampu berpuasa, sama ada sangat tua atau sakit berat, maka tak mengapa tidak berpuasa, bayarlah satu cupak beras pada orang miskin atas sehari yang kamu tinggal. Itu yang kedua ni panjang juga, saya ringkaskan. Anak dia ni daripada berlahir penyakit dan tak mampu berpuasa. Dia kata, adakah kena fidyah juga? Jawabnya ya. Orang yang sakit walaupun dari kecil, memang dia tidak wajib puasa. Anak puan ini tak wajib puasa, tapi dia keluarlah fidyah atas kewajipan berpuasa, atau meninggalkan kewajipan berpuasa, secupak beras. Yang gugur kewajipan puasa ialah masalah mental, yang anak dia tak boleh berfikir, penyakit down yang berat, kronik dan sebagainya, maka dia tidak mukallaf. Bila tidak ada mukallaf, maka tidak ada kewajipan. Bila tidak ada kewajipan,
tidak ada qada. Adapun orang yang sihat, sudah baligh dan akalnya sempurna, cuma badannya tak dapat menanggung puasa kerana sakit, itu masuk orang yang dimaafkan tak berpuasa, wajib bayar fidyah. Jadi sebulan 30 cupak beras. Soalan seterusnya, bilakah kanak-kanak mesti disuruh belajar berpuasa ketika umur 7 tahun? Kerana kiyah dengan hadis semayang. Nabi kata, muru auladakum bisalah wahum abna'us sama'. Hendaklah kamu suruh anak kamu mula semayang ketika umur 7. Bukan semayang macam kita sempurna, latihan. Supaya bila dia balik nanti dia sudah terbiasa. Maka dikiyahkan dengan semayang akan puasa. Bila umur 7 masuk jam 1, latihnya suruh anak kita berpuasa. Suruh dah dia tak puasa juga, tak apa, esok suruh lagi, sebulan kali suruh 30 kali. 30 kali suruh, 3 harinya dia puasa, tak ada masalah. Faham? Kerana perintah tu bukan perintah berpuasa, perintah suruh berpuasa. Soalan seterusnya, mu'alaf meluk Islam pertengahan Ramadan lepas, nak tanya, ketika puasa masuk Islam itu pada waktu siang bulan Ramadan, saya tidak puasa pada hari tersebut. Ketika saya belum masuk Islam, adakah saya perlu ganti puasa? Tak perlu ganti. Imam Nawawi sebut jelas dalam kitab Majmu', orang yang masuk Islam pada siang hari Ramadan, contoh Zuhur dia masuk Islam, sebelum Zuhur dia kafir lagi, dia Zuhur dah Islam, maka hari itu tidak sah berpuasa dan tidak wajib qada hari itu. Hari yang sebelum masuk Islam memang tak wajib qada dah. Hari yang dia separuh Islam separuh kafir itu, tidak wajib qada, kerana hari itu dia tidak ada kekuasaan berpuasa kerana ketiadaan Islam. Hari yang selepas masuk Islam, kata hari ini masuk Islam, start esok wajib puasa. Tapi kalau dia masuk Islam sesaat sebelum masuk waktu subuh, maka wajib berpuasa hari itu. Soalan seterusnya, Tok Imam Terawih baca ayat panjang 282 Baqarah, tapi beliau bahagikan pada 4 rakaat solat Terawih. Soalan saya, adakah perkara itu dibolehkan? Boleh. Tidak ada kewajipan baca ayat mana-mana panjang pendek dalam bacaan Terawih. Bahkan baca satu huruf pun boleh. Ada di Terengganu sebuah masjid di Kampung Bulu Gading. Dia ni menjadi tumpuan anak-anak muda kerana bacanya telah sangat pendek. Bacanya pendek, satu ayat saja. Kalau ayat tu panjang-panjanglah, pendek-pendeklah. Contoh rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Rakaat kedua, Zalikal kitabu la raiba fih. Nampak? Allahu Akbar. Sampai atas kolah nak ada orang je, penuh masjid tu. Tarikan anak muda. Dalam kitab-kitab fiqh harus. Dalam kitab Asnal Matalik Syekh Zakaria Ansari harus. Lepas tu kalau kita malah nak baca Quran, baca satu huruf. Kan satu huruf 10 kan dia. Letih ingat banyak kerja projek, banyak sibuk dah ni nak pilihan raya. Jadi tak dah nak baca banyak. Nun. Sadaqallahul azim. Meeting. Baik pada tak baca langsung. Cuma imam ni pandai. Dia baca Alif Lam Mim pun ditunggu orang habis Fatihah. Tak kalut dia diam dulu. Faham? Dia ujung-ujung dah orang makmum Fatihah, dia pun Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Ni panjang, kadang-kadang tu panjang sangat, tak berapa comel lah. Budak first time mari masjid, first time dalam hidup dia, terus taubat tak nak mari. Malah amat baik tengok adudu. Soalan seterusnya, saya tinggal dengan rakan bujang dan kami selalu makan sahur lepas tarawih kira pukul 10-11 malam. Adakah kali dikira waktu sahur atau adalah hanya waktu isyak itu waktu sahur? Dengar baik-baik. Boleh kita nak makan sahur lepas sembahyang isyak, boleh nak makan pukul 10, boleh nak makan pukul 11, boleh nak makan pukul 2, boleh nak makan dekat subuh. Yang afdal waktu imsak. Maksudnya waktu dekat subuh. Itu afdal. Yang ni Nabi SAW bila berhenti makan sahur,
lebih kurang 20 minit sebelum subuh. Itu waktu afdal. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, contoh bersahur yang terbaik Pak Nabi buat. Dekat nak subuh, makan sahur, 10 minit, 15 minit nak subuh, berhenti. Faham? Jadi kalau awak dah makan dah, tak ada masalah. Cuma kurang afdal saja. Yang afdalnya 2/3 malam hujung-hujung. Nah, soalan seterusnya. Seorang ibu menyediakan juadah berbuka untuk keluarga turut mendapat pahala memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Ya. Mak kita yang buat lauk, yang masak nasi, yang buat air untuk anak-anak berbuka, dapat pahala. Batu untung orang yang berkahwin. Faham? Dah ayah buat apa dapat? Ayah cari duit. Tahu tak? Bukan mak pula cari duit, ayah yang cari duit. Faham? Itu semua berpahala. Ayah lelah cari duit, mak lelah sediakan, anak tukang makan. Dalam makan pecah pula pinggan, mak tukang sapu, ayah cari duit, beli pinggan pecah. Berpusing-pusing, mati 3 beranak. Itulah hidup kita, betul tak? Penuh dengan pahala, janji beriman. Nah, lebih banyak pekerja tangan, lebih banyak pahala. Batu tok kita dulu lebih banyak pahala dari bini kita. Pasal tok kita dulu, kalau nak goreng ikan, dia bubuh lada atas batu giling. Faham? Berat tak? Batu dia, anak tekan giling tu saja 14 kilo. Hak bawah tu 60 kilo. Faham lagi? Berat. Banyak pahala. Faham? Bini kita ni buat macam mana? Tu benar. Mau linek tu, nyit. Bini kita pun main Facebook. Benda tu musing. Pahala dapat, kurang tak macam mak kita dulu. Mak kita dulu basuh baju dengan tangan, gerok. Kopiah tak apa jadi bersotu kopiah. Tak lagi. Banyak tak pahala? Banyak. Lepas tu seluar ayah pula, gonyoh basuh ni, gonyoh baju lagi. Pahala lebih lagi. Ni masuk dalam mesin. Bini kita buah dalam mesin ni. Tu pun kadang-kadang bini tak buat, anak kalau masuk mesin. Anak buah. Faham? Ubuh saja belum tekan. Minggu depan tekan. Duduk dalam dulu. Soalan yang ketiga sebelum akhir, yang keempat. Baik. Ini ada lagi. Bolehkah kita terima saka keturunan? Haram, jangan terima saka-saka ni. Ini jin. Nampak? Tapi kalau singgah pada seseorang, itu dengan izin Allah boleh berlaku. Kita terpijak najis, tak tahu najis apa. Wajib dah kita samak. Kalau tak tahu, kita boleh basuh secara biasa najis mutawassithah. Tapi kita berat sebelah najis anjing mughallazah. Sekali air tanah, 6 kali air 6 kali air bersih. Apakah hukum berenang dan menyelam ketika berpuasa? Boleh. Hukumnya harus jika kita menyelam itu kepala tidak tenggelam. Kita menyelam, cara menyelam badan saja. Kepala ke atas. Dia masalah menyelam ni hidung, mulut, telinga. Okey? Masuk air. Tapi kalau menyelam betul, tenggelam. Faham? Jika kita tahu kalau aku menyelam biasanya masuk air kok telinga. Biasanya kalau aku menyelam masuk air kok hidung. Haram perbuatan menyelam dan batal kalau masuk. Tapi kalau orang yang boleh kontrol, dia memang diver, dia faham tentang menyelam, tak akan masuk air. Hukumnya makruh dia menyelam tanpa tugas hajat tertentu. Ada hajat harus. Sebab kita ni kadang-kadang tak faham. Tulis dalam Facebook menyelam batal, menyelam batal. Bukan gitu, ulama tak jelas lagu tu. Adakah membunuh atau menyebabkan kematian dengan tidak sengaja akan dikenakan bayaran diat atau kafarah? Ya, itu wajib dengan 4 mazhab. Nampak? Cuma seorang ustaz baru ni, apa nama dia? Dia ada keluar, dia ada jawab dalam suatu YouTube, jadi viral, orang terkejut habis. Memanglah kita terkejut sebab kita jahil. Kita bukan fuqaha. Siapa sini fuqaha? Siapa sini khatam kitab majmu'? Tak ada. Bab air pun kita lentang pukang. Nama kita nak spell Jawi pun tak tahu. Lalu ni netizen duk bahas bab diat balik. Aku rasa tak macam tu lah. Aku tak pernah dengar lah. Memanglah kau bangang, mana pernah dengar. Ini hukum diat. Diat ini dalam fiqh 4 robok paling akhir mengaji. Mana biasa orang mengaji 15 tahun 20 tahun ke atas. Nampak? Jadi jangan ulas. Dengar, kalau pelik tak boleh dengar,
jumpa ulama. Tanya. Memang dalam bab sengaja bunuh, itu qisas. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Kami telah tetapkan dalam kitab yang turun daripada Allah, sengaja bunuh, hukum bunuh. Tapi kalau kadang-kadang tidak sengaja bunuh, kita bawa kereta straight je, tapi tayar bancik, pom, kena orang sebelah. Tengah lepak kat kedai kopi. Mati kawan tu. Itu pembunuhan yang bukan disengajakan. Faham lagi? Dia kena bayar diat. Tu kena faham. Dah kita belajar dak bab diat. Berapa kali khatam kitab bab diat. Bab kisah, bab takzir. Tak pernah mengaji. Idram bila gunah pun bertukar dengan ma'ah gunah. Ikhfa' hakiki pun tak kerti apa benda. Lepas tu nak bahas bab diat. Tak ke rosak habis hukum? Betul tak? Sikit lagi deh. Sikit tak semayang Jumaat kita hari ni. Dengan aku naik lori lagi. Bagaimana penggunaan kalimah Allah? Macam saya sebut dalam YouTube tu lah. Jika digunakan dengan betul, tak perlu kita larang. Kita pergi kedai orang kafir, nak tampung tayar motor, bocor. Tiba-tiba ada budak pasar mengecun. Pam! Jadi orang kafir terkejut. Allah! Dia kata. Nah, itu penggunaan nama Allah. Adakah patut kita larang? Tak. Tak ada masalah. Orang kafir kan, dia duduk kawan orang Islam, dia tahu kalau kenyang sebut alhamdulillah. Dia ikutlah. Satu hari dia kenyang. Alhamdulillah, dia kata. Adakah kita perlu larang? Tak. Kerana penggunaannya betul. Faham? Tetapi kata ulama, bila digunakan untuk memudaratkan umat Islam atau kerana nak menghina Islam, wajib umat Islam bertindak. Faham lagi? Itu kontrol kita. Soalan yang kedua sebelum akhir, istiqamah mana anak muda dengan ibadah tu nak buat macam mana Ustaz? Dia gini, istiqamah ini bukan hak kita. Kita minta dengan wakil rakyat, dia tak boleh bagi. Kita rapat dengan esko mana pun, dia tak boleh bagi. Itu pemberian Allah. Allah nak bagi siapa yang dia nak. Betul tak? Maka mulakan selalu berdoa minta istiqamah. Kerana apa? Kerana hati kita ni kadang-kadang okey, kadang tak okey. Faham lagi? Nabi pun berdoa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang menjadikan hati manusia berpusing. Sekejap begitu, sekejap gini, sekejap suka, sekejap marah, sekejap undi, sekejap tak nak undi. Faham lagi? Nak sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Jangan kau pusing hatiku, biar tetap atas Islam dan taat. Tu doa nak minta istiqamah anak muda. Yang kedua, anak-anak muda, datanglah dekati arah alim ulama. Biar ada guru, lara macam mana pun aku ada seorang guru rojokan aku. Biar ada sekurang-kurang. Jangan lara macam kambing, macam lembu. Soalan yang terakhir, apakah hukum pakai dan terhidu minyak wangi ketika puasa? Hukumnya khilaf ulama. Setengah ulama kata kalau kita sengaja pergi hidu minyak wangi makruh. Yang kata batal tak ada. Dia pergi cari minyak wangi makruh. Tengah ulama kata tidak makruh, harus saja. Adapun pakai wangian hukumnya harus. Tapi ramai kita salah faham, tidak boleh wangi ketika puasa. Itu yang tok siap bau macam kambing. Faham lagi? Nampak pasal apa? Salah faham. Dari pagi sampai petang tak pakai minyak wangi. Bukan. Jangan makruh hidu. Faham? Setengah kitab fiqh, bunga, kita pergi kat bunga. Nampak? Boleh, jadi jangan salah faham. Ada yang salah faham, patwa tak boleh mandi. Dah tak pakai minyak wangi, tak mandi pula. Nampak? Balik awal. Bau dah lah macam spirit. Ni kena faham. Mandilah. Mana boleh tak boleh mandi pula? Cuma ulama makruhkan menyelam, makruhkan berenang. Faham lagi? Mandi macam biasa, dan jangan mandi itu berlebih-lebihan. Nabi pesan bagi orang yang berwuduk, wala tubalighu. Kalau kamu kenakan air ke mulut, kalau kenakan air ke hidung, jangan melampau-lampau, takut tertelan. Mandi boleh. Tidur pun boleh bulan puasa. Dan yang ulama larang tidur sepanjang hari atau banyak tidur dari tak tidur. Faham lagi? Ada pun tidur kita mengantuk pukul 11 pagi, nanti pukul 12.30 nak pergi Jumaat, kita tidur dulu. Boleh. Tidur lepas asar lagilah boleh. Yang kata Nabi larang itu hadis maudhu'.
Cuma lebih baik kita tidak tidur kalau ada kerja lain bermanfaat. Kalau tidak ada kerja dan kita letih, boleh tidur. Nah, jadi kena faham baik-baik, biar puasa tahun ini lebih baik pada puasa tahun lepas. Walau Covid apa sekalipun, nak kita ambil peluang bulan Ramadan, bulan untuk menambah amal, bulan Ramadan bulan untuk kita nak betulkan segala salah silap kita daripada tahun-tahun yang lepas. Kalau tidak banyak sedikit kita dapat manfaat pada tengah hari ini sebelum kita sembahyang berjemaat, beramai-ramai. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.